Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram malam ni saya nak berkongsi tentang satu kisah seram daripada salah seorang subscriber juga. Nama subscriber kita ni adalah Freddy, tapi dia sharekan tentang cerita seram yang berlaku kepada kakak dia. Jadi Freddy ni dah lama dah send email tu. Jadi terima kasih untuk Freddy yang dah sharekan cerita ni dengan kita orang semua. Dan saya harap apa yang diceritakan ni sikit sebanyak kita boleh jadikan sebagai pengajaran kan. Okey, jadi dia email saya macam ni. Hello, Assalamualaikum, apa khabar? Semoga dalam keadaan sihat selalu ya. Nama aku Freddy dan aku salah seorang daripada subscriber AA Studio. Maaf sebab guna perkataan aku dah terbiasa dan aku bagi nama pendek je sebab email aku yang pertama tu nama penuh. Boleh tengok dekat komen AA Studio katanya. Okey, aku nak share dekat AA kisah seram yang dialami oleh kakak kandung aku sendiri. Namanya Yati, nama samaran, dia bagi nama samaran lah. Sudah sedia? Jom kita mula. Jadi katanya kisah ni jadi pada tahun 2005. Kakak dia Yati ni dia berkahwin masa umur dia muda lagi. Dan masa tu dia baru je dapat seorang anak lelaki. Katanya Yati dengan suami dia ni bekerja dekat tempat yang sama. Jadi senanglah dia orang nak ulang-alik kerja apa semua kan, pergi sama-sama, balik sama-sama. Dan rumah yang dia orang sewa time tu pun tak jauh sangat daripada tempat kerja dia orang. Dan kalau jalan kaki pun lebih kurang dalam 10 minit je. Memang dekat lah kan. Cuma kadang-kadang tu dia orang kerja tak sama shift sebab dia orang tu kerja kilang macam tu kan. Korang tahulah kalau kerja kilang ni dia ada shift malam, ada shift pagi, 12 jam macam tu kan. Katanya rumah yang dia orang sewa masa tu jenis rumah panjang, ada 10 pintu lebih kurang. Cuma rumah yang dia orang sewa tu sangat-sangat rendah. Bayangkan kalau seorang orang dewasa berdiri dekat sebelah tingkap tu ada dekat paras pinggang dia tau. Jadi sebab rumah dia orang tu macam jenis yang berderet, katanya dia orang tak payah nak keluar rumah pun nak tengok jiran sebelah. Saya tak pasti rumah yang macam mana yang dia cuba gambarkan, tapi katanya rumah dia tu memang sangat pelik. Rumah dia ada lengkap dengan tempat garaj, tempat parking kereta kan. Cuma rumah dia tu macam berderet kan. Jadi orang yang kat dalam rumah ni tak perlu nak keluar rumah, dia orang dah boleh nampak dah orang yang sebelah rumah tu. Kecuali orang tu ada pasang pagar ke benteng ke apa macam tu. Jadi saya tak faham sangat macam mana gambaran dia, tapi itulah yang dia ceritakan. Ada satu hari tu mak mertua Yati datang ke rumah melawat anak dia lah kan, melawat rumah anaknya. Lagipun rumah mak mertua Yati ni taklah jauh sangat daripada rumah yang diorang sewa tu. Jadi dia sampai ke rumah tu, masuk je ke dalam rumah, maknya tengok sekeliling macam ni kan, tengok sekeliling. Dan mak dia tegur, korang ni baru pindah masuk rumah ni ke? Aku tengok jendela pun tak ada langsir lagi, dengan pintu pun tak ada langsir, macam kosong macam tu je kan. Kebetulan diorang suami isteri pada hari tu off day, jadi dua-dua pun ada rumah. Jadi si Yati tadi pun jawab lah, sebenarnya dah seminggu dah kami masuk rumah ni. Dah tu mak mertua si Yati tadi pun tanya lagi, habis tu kenapa tak pasang langsir ni? Bahayalah, dah lah rumah ni jendelanya pun rendah. Kalau orang tengok kat dalam rumah ni semua benda pun boleh nampak. Katanya yang paling penting tu jendela yang kat dalam bilik yang korang tidur tu, itu nak kena pasang langsir tu. Bahaya. Kan korang ada anak kecil, Kang malam-malam orang halus ke, pencuri ke lalu dekat sini, senang-senang je tengok korang tengah tidur ni. Lebih kurang macam tu lah dia cakap. Tapi si Yati ni dia tak hiraukan sangat teguran daripada mak mertua dia. Katanya yelah dia orang macam dah terbiasa dah duduk kampung. Duduk kampung memang rumah dia orang tak ada langsir. Jadi sebab tak ada apa-apa pun berlaku kalau tak ada langsir, so dia rasa macam benda tu taklah sampai seserius tu kan. Macam tak berapa penting lah nak ada langsir macam itu. So Yati tadi dia tinggal dekat bandar tu, dia buat macam dia tinggal kat kampung macam tu. Tapi katanya dia lupa dekat kampung tu rumah dia orang tinggi, tapi dekat bandar ni rumahnya yelah atas tanah kan kita kan. Cuma saya macam terfikir lagi apa yang dia cakap tadi, jendela paras pinggang. Rasanya kebanyakan tingkap sekarang ni memang paras pinggang kan. Yelah maksudnya kalau kita berdiri, paras pinggang ke atas tu adalah tingkap kan. Saya tahu lah sebab saya rasa dia ni berasal daripada Sabah Sarawak macam tu. Kalau salah tolong betulkan. Jadi saya sendiri pun macam tak pasti rumah dia orang tu dekat sana macam mana. Itulah mungkin ada perbezaan lah dekat situ kan. Okey, sambung. Lepas mak Yati tadi dah bebel-bebel, dah marah-marahkan dia kan. Bukan marah sebenarnya, tegur sebenarnya. Biasalah orang tua kan. Dah bebel-bebel tadi, dia pun baliklah ke rumah dia. Jadi masa tu dia melawat kejap je lah sebab katanya esoknya tu mak mertua dia ada urusan lain.
Jadi dia terpaksa balik ke rumah dia. So kebetulan pula pada malam tu juga suami Yati ni kerja shift malam. Jadi malam tu si Yati ni hanya bertemankan anak sulung dia lah, anak lelaki dia yang masih lagi baby masa tu. Diorang tidur berdua je dekat dalam bilik dia. Dalam bilik dia terlangsir lagi. Ya Allah, tak boleh bayang lah macam mana. Tak bagi saya insecure lah, tak selamat macam tu kan. Yelah, ada betul jugalah mak betul dia cakap tadi. Okey, malam tu lebih kurang dalam pukul 10 malam macam tu, Yati pun bawa lah anak dia tadi masuk ke dalam bilik untuk tidur. Jadi macam biasa sebelum tidur tu dia menyusukan anak dia. Lepas tu dah siap-siap dah basuh susu semua, letak ujung kepala macam tu kan. Senang lah nanti kalau anak tersedar ke terus ambil bagi susunya kan. Dah tu dia pun gendong anak dia tadi masukkan dalam buai. Anaknya tidur dalam buai dan dia pun landing lah sama. So dia pun tidur lah kan. Dalam pukul 11.30 malam, anak Yati tadi, yang baby tadi kan, dia tersedar tau. Dia tersedar, dia macam nak merengek-rengek macam tu, dah bergeliat-geliat dah dalam buai tu. Dan katanya dia nak menangis, tapi tak menangis juga. Macam, yelah korang faham lah baby yang baru bangun tapi baru nak menangis macam tu kan. Dan si Yati pula macam sedap je tidur. Yelah sebab dia pun baru terlelap dan dia sendiri pun macam tak sedar lah yang anak dia tu dah bangun. Dan tiba-tiba je anak dia boleh menangis kuat sangat, seolah-olah macam dia ditakutkan dengan sesuatu. Dia terkejut macam tu kan. Dan masa itulah baru Yati tersedar. Bila dia tersedar tu, dia terus bangun, pergi ke arah switch lampu dan on lampu. Masa tu Yati ni fikir mungkin anak dia lapar lah kot nak susu ke apa kan. So dia pun terus pergi ambil susu yang dah dibancuh tadi, bagi ke anak dia. Cuma bila dah bagi susu tadi, tetap juga tak berhenti nangis tau. Nangis saja. Jadi Yati pun macam macam ada tak kena ni. Dia pun ambil lah anaknya tu daripada buai tadi, gendong dia dan letak atas tilam. Masa ni dia bercakap lah dengan anaknya kan. Kenapa tak nak tidur lah kan, dah malam macam tu kan. Dah lama lepas tu barulah anak Yati tu macam cool down, dah tak nangis dah. So dia pun ambil lah baby tu balik, nak masukkan ke dalam buai, nak bagi susu, lepas tu sambung tidur lah kan, dia punya plan. Jadi tengokkan keadaan anak dia pun macam dah okey, dia pun pergi ke arah lampu balik, tutup lampu dan ready untuk tidur. Diorang tidur macam sekejap je, baru terlelap macam tu. Yelah, tidur ayam lah kan. Dalam pukul 1.30 pagi, masa tu sekali lagi anak dia merengek tau. Cuma katanya dia punya merengek tu macam seolah-olah tengah bercakap dengan seseorang, dengan sesuatu, lepas tu menangis macam tu. Macam dia tegur lah kan. Kan kalau baby kalau dia tegur, dia akan cakap macam tu kan. Hiba kita jadi baby hari ni. Jadi masa tu lepas baby tadi dah menangis dengan kuat tu, sekali lagi Yati tersedar. Cuma kali ni dia bukan terus bangun lepas tu terus pergi on lampu ke apa tak. Dia macam tersedar, dia pun terus goyangkan buaian tu dengan harapan anak dia tu macam tidur balik dah kan. Tapi anak dia tetap juga tak tidur. Malah anak dia menangis dengan lebih kuat tau. Ini dah kali kedua dah merengek dalam satu malam. Jadi Yati ni sendiri pun macam, yelah nak marah jugalah kan, macam geram jugalah kan, tapi lah anak sendiri. So dia pun bangun pergi ke arah switch lampu, sekali lagi on switch lampu tu, datang ke anak dia, gendong anak dia sambil-sambil pujuk supaya tak menangis kan. Cuma masa tu anak dia pandang terus ke arah jendela yang tak berlangsir tu. Tapi Yati tak perasan tau. Dia tak perasan yang anak dia tu macam tengah tengok sesuatu, tengah nampak sesuatu masa tu. Jadi Yati pun ambil anak dia, pergi letak atas tilam tempat yang dia tidur tu. Dan masa baby tadi ada dekat atas tilam tu pun, baby tu tetap juga pandang ke arah jendela yang tak berlangsir. Dan masa ni lah baru Yati perasan, kenapa baby ni tengok je ke arah jendela tu kan. Jadi Yati pun tegur anak dia, Kenapa pandang jendela tu? Lepas tu dia pun main-main dengan anak dia tu supaya anak dia tu alihkan pandangan dia daripada jendela, tak nak bagi fokus je pada jendela lah. Dia pun sebenarnya mungkin rasa dah tak sedap hati dah time tu kan. Masa tu jam dah pukul 2.30 pagi dan baby tadi pun dah tak pandang dah ke arah jendela. Dia pun dah macam makin tenang. Jadi Yati pun nak tidurkan dia, masuk ke dalam buai sekali-sekali. Yelah sebab susu daripada tadi lagi dah bagi susu semua kan. Jadi macam biasa dia pergi tutup switch lampu dan dia landing dekat tilam dia tadi. Baru je dia nak terlelap, sekali lagi dia dengar anak dia menangis. Dan menangis itu memang kuat gila. Sebab katanya menangis yang jenis macam takutkan sesuatu tu. Cuma Yati, dia dah malas dah nak layan kerana anak dia tu. Dia malas nak buka mata. Dia cuma goyang-goyangkan buaian tu. Dah goyang-goyangkan buaian tadi, tapi tetap juga anak dia makin kuat menangis macam tu kan. Yati tadi dia pun cubalah buka mata. Walaupun sebenarnya dia berat tau untuk buka mata sebab daripada tadi lagi dah jaga dah. Tapi dia terpaksa juga dia buka slow-slow mata dia. Masa dia buka mata tu lah, tiba-tiba je dia nampak ada
bayangan tangan yang sangat besar menghala ke arah buaian yang ada baby dia tu. Seolah-olah macam tangan tu nak ambil baby dia. Masa tu Yati terkejut tau. Betul ke ni? Dia ingatkan mimpi tau. Lepas tu dia buka mata luas dan dia tengok betul-betul itu adalah tangan yang datang daripada jendela sana, dan tangan tu meluru masuk nak ambil baby tu, nak gendong baby tu. Yati tadi yang tengah terkejut tu, dia terus lompat daripada tilam dia, daripada katil dia tu, meluru ke arah suis lampu, on je suis lampu, dan terus berlari ke arah buaian anak dia, ambil anak dia keluar daripada bilik tu. Tangan yang besar yang kita legam tadi terus hilang. Masa tu dia dah tak tahu nak fikir apa dah. Dia cuma peluk je anak dia, duduk dekat ruang tamu dan ucapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar macam tu. Jadi malam tu sebenarnya dia dengan baby dia tadi tidur dekat ruang tamu. Sebenarnya malam tu dia on semua lampu yang ada dalam rumah dia. Lampu dekat ruang tamu, dekat bilik air, dekat dapur, dekat bilik tu pun. Cuma sebenarnya anak Yati je yang terlena masa tu. Dan Yati langsung tak lelapkan mata sebab dia asyik terbayang-bayang tentang tangan yang sangat-sangat besar yang cuba ambil anak dia. Lagipun itu macam pertama kali dia melalui benda-benda macam tu, dan pertama kali jugalah dia nampak bayangan yang sebesar tu. Esoknya tu bila suami Yati tadi sampai je rumah, dia macam heran lah, kenapa dengan anak dengan bini aku ni tidur kat luar kan, tidur kat ruang tamu. Dah lah lampu semua terbuka. Jadi Yati pun tak tunggu lama, suami dia sampai je, dia terus ceritakan apa yang berlaku semalam. Dan sebenarnya pada hari tu juga dia dengan tak tidurnya, dia pergi kedai cari langsir dan pasang semua jendela yang ada kat rumah tu, dia orang pasang langsir. Tak lama lepas tu kejadian ni sampai juga dekat telinga mak mertua dia. Jadi apalagi dia pun terpaksalah tadah telinga dengar mak mertua dia bebel. Mama dia orang pun yang dengar cerita ni, dia cuma gelengkan kepala dan juga dia cakap, itulah jadikan benda ni sebagai pengajaran. Cuma mama dia orang tak pergilah ke rumah Yati masa tu sebab katanya nak pergi ke rumah Yati tu memang sangat-sangat jauh. Sampaikan dia orang nak kena booking kereta dulu untuk pergi ke sana macam tu. Jadi lepas kejadian ni, mak mertua Yati tu temankan Yati selama seminggu, dan dekat dengan 2 minggu jugalah baru dia betul-betul rasa selamat, baru dia boleh tidur dengan aman. Kalau tak memang payah sangat nak lena. Asyik terbayang je dengan tangan yang hitam legam yang sangat besar tu. Sebenarnya saya pernah dengar tau cerita yang tangan hitam legam macam ni. Sebab nenek saya pun ada juga pengalaman yang macam gitu. Katanya kalau dia nak tidur je, mesti ada tangan berbulu yang besar gila datang dan seolah-olah macam sentuh dia tau. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi memang banyak kali. Selalu sangat jadi. Dan yang paling penting, yang paling rasa macam bagi saya tak best lah kan, sebab setiap kali kena macam gitu mesti ada sakit itulah, sakit inilah, yelah sakit-sakit urat macam tu lah. Lepas tu nak kena mengurut lah apa, macam gitulah. Bila macam tak best lah kan. Kalau sentuh tu macam tak ada apa-apa yang berlaku pada kita, it's okay. Tapi masalahnya kalau dah sentuh tu, lepas tu kita sakit itu, sakit ini, tu macam dah bagi sesuatu tu. Jadi macam yang korang tahu, kalau korang pernah dengar cerita saya sebelum ni, memang tapak rumah kita orang tu macam agak krik-krik sikit, dan base dia dekat dengan rumah saya satu, dekat dengan rumah nenek saya satu. So logik lah kalau rumah kita orang 2 ni yang paling huntu, bukan, yang paling haunted. Ok lah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang suka video kali ni, dan ambil pengajaran daripada kisah kali ni. Kalau masuk rumah baru tu, seelok-eloknya letak langsir. Kalau tak mampu nak letak langsir pun mungkin boleh letak surat khabar ke, ataupun letak belilah kertas apa-apa pun yang boleh tutup supaya orang luar tak nampak kita kat dalam. Dan yang paling penting, krik-krik pun tak nampak kita kat dalam juga. Walaupun sebenarnya dia boleh je kalau nak masuk ke dalam rumah ni, macam langgar je dinding tu terus masuk rumah ni kan. Tapi at least macam selamat lah sikit. Kalau dah tertutup tu, kita pun rasa secure kan, kita rasa selamat. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.